Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin. Yang dihormati Tuan Haji Mahmuzi, pengurus kompleks SIG, tuan rumah keluarga Datuk Haji Ismail Group, tuan-tuan muslimin dan muslimat warga kuliah Duha dataran SIG yang istiqamah hadir pada hari yang sangat istimewa ini. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumaat dan kita memang berkuliah pada setiap Jumaat minggu yang keempat. Hari Jumaat ni adalah hari yang menjadi penghulu segala hari, yang tidak ada matahari yang terbit di sebelah timur itu yang lebih baik daripada matahari hari Jumaat. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan satu hadis yang sahih. Kata Nabi, sebaik-baik hari yang terbit pada hari itu matahari adalah hari Jumaat. Mana tak ada hari macam hari Jumaat yang istimewa kerana kemuliaannya sebagai penghulu segala hari. Sebagaimana Nabi Muhammad itu penghulu segala nabi, sebagaimana Jibril itu penghulu segala malaikat, sebagaimana Ramadan penghulu segala bulan, maka kita dikurniakan Jumaat sebagai penghulu segala hari. Tidak ada matahari yang terbit di timur yang lebih baik daripada hari Jumaat, yang lebih afdal daripada hari Jumaat. Pada hari Jumaat itulah, kata Nabi, diciptakan Nabi Adam. Dan pada hari Jumaat juga, setelah Nabi Adam dicipta, Nabi Adam telah dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumaatlah juga Nabi Adam telah dikeluarkan daripada surga. Allah Ta'ala jadikan Nabi sebagaimana Nabi Muhammad semulia-mulia Nabi, maka dijadikan Jumaat semulia-mulia hari. Bahkan Jumaat disebut sebagai hari raya kepada umat muslimin. Annallaha ja'alahu aidan lil muslimin. Sebab tu orang nak hari Jumaat ni kita sunat mandi Jumaat, kita sunat pakai
wangi-wangian. Orang lelaki-lelaki nak pergi masjid, no? Nabi SAW bersabda, inna haza yawmu idin ja'alahu Allahu lil muslimin faman ja'a ilal jumu'ati falyaghtasil. Sesungguhnya ini hari raya, Allah jadikan dia hari raya kurniaan kepada orang-orang Islam, maka sesiapa yang nak pergi Jumaat hendaklah dia mandi, yakni mandi sunat hari Jumaat. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari Jumaat ini disunatkan kita memperbanyakkan salawat tiap-tiap Jumaat, dan menjadi kelaziman khatib akan berpesan setiap kali khutbah Jumaat di khutbah yang kedua, supaya semua umat Islam banyak-banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi pada siang Jumaat dan malamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah, daripada seafdal hari kamu itu hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam alaihi salam, pada Jumaat itulah dicipta Nabi Adam. Wa fihi kubir, pada hari Jumaat juga Nabi Adam telah pun dimatikan. Wa fihi nafakha wa fihi sa'qa, hari itulah berlakunya hari kiamat. Fa aksiru alayya minas salah, maka perbanyakkanlah oleh kamu berselawat kepada aku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, maka sesungguhnya selawat kamu semua dibentangkan di hadapanku. Qalu ya Rasulullah, maka sahabat bertanya Nabi, wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta, bagaimana selawat kami dibawa dan dipersembahkan di hadapan kamu, sedangkan Tuhan sudah pun meninggal, sudah wafat, sudah reputlah. Aramta ni makna macam reput, sebenarnya Nabi tak reput kan, no? Ay yaqulun qad balita, maknanya Nabi sudah wafat, sudah jadi habu macam tu. Qala inna Allah azza wa jalla qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya alaihimus salam. Kemudian Nabi menjelaskan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan bumi ini daripada makan jasad-jasad para anbiya alaihimus salam. Makna semua para Nabi ini tidak disentuh oleh binatang bumi. Maknanya tubuh Nabi-Nabi, bukan Nabi Muhammad sahaja, jasad mereka masih lagi utuh sampailah ke saat ini, tidak disentuh oleh binatang-binatang bumi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitulah seterusnya dan seterusnya, banyak benda-benda sunat yang lain. Sunat kita baca suratul kahfi, ya, tadi disunatkan imam sembahyang subuh membaca alif lam tanzil. Nah, pada rakaat yang pertama surah As-Sajdah, kemudian rakaat yang kedua membaca suratul Insan. Di dalam kitab Tuhfah ala Syarhil Khatib, Tuhfatul Habib, nah, dalam mazhab Syafi'i kita disunatkan banyakkan sedekah. Wa yusannu kasratus sadaqah, sunat kita banyak-banyak bagi sedekah pada hari Jumaat. Bahkan orang yang keluar pergi Jumaat, mereka itu membawa makanan, memberi secara sulit atau terang-terangan, itu menjadi kebiasaan orang-orang yang soleh. Wa yusannu kasratus sadaqati wa fi'lul khairi fi yaumiha wa lailatiha, sunat memperbanyakkan sedekah
dan melakukan banyak-banyak kebaikan pada siangnya dan pada malamnya ila akhir. Tuan-tuan, tadi saya sebut bahawa Jumaat ini sangat istimewa. Pasal apa dia istimewa? Padahal kita memang duk bagi kuliah pada tiap-tiap Jumaat. Memang tuan-tuan perempuan duk mai kuliah Jumaat. Kenapa Jumaat ini sangat istimewa? Jawapan dia, kerana Jumaat hari ini adalah satu-satu Jumaat, hanya satu-satu Jumaat yang ada di dalam 10 yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Faham tak? Bulan Zulhijjah ada 10 pertama. 10 pertama mempunyai kelebihan-kelebihannya, yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Ulama kata dia lebih baik daripada bulan Ramadan. 10 pertama Zulhijjah ni hari-hari dia lebih baik daripada hari-hari di bulan Ramadan. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak bulan ada 2 yang disebut oleh Allah, oleh syariat tentang keutamaan bulan-bulan. Yang pertama, penghulu segala bulan adalah Ramadan. Betul? Penghulu segala bulan adalah Ramadan. Yang kedua, siapa boleh abang? Bulan-bulan bulan-bulan haram. Kan? Kita pernah sebut dulu tentang bulan-bulan haram. Jadi 2 bulan ini disebut keutamaannya. Dalam Quran disebut tentang bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Disebut bulan Ramadan directly. Itu penghulu bulan. Bulan haram disebut tak? Disebut juga oleh Allah di dalam Quran. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurumun. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang tercatat di dalam kitab Allah, yakni Lauhul Mahfuz. Hari Allah cipta 7 petala langit, 7 petala bumi, Allah dah tentukan bulan-bulan ada 12. Allah kata minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan ada 4 bulan haram. Jadi 4 bulan haram ni bulan yang ada keutamaannya dalam Islam. Nampak? Bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan. Inilah bulan-bulan haram. Dilarang berperang, dilarang menzalimi, buat naya diri sendiri. Mai depan sikit pun tak apa. Bulan di mana dia mempunyai kedudukannya. Nabi kata salasatun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajabun Mudar, dan Rajab yang Mudar, yang dibangsakan dengan suku kabilah Mudar. Hak mana mai belakang, mai ke depan pun tak apa. Saya nampak kita punya tikar ni di depan ni kosong. Selalu laki-laki dia bagi peluang hari Jumaat ni kepada para isteri, untuk mai bagi apa? Memang kita majoriti nak mujung untuk imam, tak boleh perempuan. Kalau tidak jahanam lah kita. Pasal apa? Angkat tangan boleh tak orang perempuan lah kali tu. Tidak jawatan kuasa masjid habis perempuan belakang. Tak usah duduk atas simen ni, sejuk. Mai duduk depan, mai. Ni ada tikar depan ni. Ada tikar bawa sendiri. Tidak pun kawan hak depan ni renyak mai depan. Orang duduk depan dapat pahala lagi banyak. Jadi yang pertama bulan Ramadan, yang kedua bulan-bulan haram. Tuan-tuan, Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat fala tazlimu fihinna anfusakum, ayat tadi tu
dia bawa pandangan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, yang menyebut tentang keutamaan, kemuliaan bulan-bulan haram, mengulas ayat fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan buat naya diri-diri kamu pada 4 bulan haram, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rejab. Jangan buat naya diri kamu. Maksudnya apa? Maksud jangan buat zalim, jangan buat dosa. Jangan buat dosa. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala akan menjadikan dosa yang kita buat itu a'zam. Ja'ala al-zamba fihinna a'zam. Itu maksudnya ja'alallahu fihinna ay fi ashhuril hurum a'zam. Allah Ta'ala akan menjadikan dosa yang kita buat di dalam bulan haram itu lebih besar. Mai depan mai. Lebih besar. Allah Ta'ala akan jadikan dosa kita buat jadi lagi besar. Wal amala as-saliha wal ajra a'zam. Dan sebaliknya, siapa buat amal soleh, dia buat amal yang baik, dia buat ibadat, dia akan mendapat pahala yang besar juga. Nampak tak? Buat dosa, jadi dosa tu banyak, dosa tu jadi lagi besar. Buat baik-baik, dapat pahala, pahala juga jadi lebih besar. Jadi umumnya bulan-bulan haram itu begitu, tuan-tuan. Tetapi pada saat kita dapat berjumpa dengan 10 Zulhijjah, lagi dahsyat, lagi istimewa. Kita pergi semayang jemaah, kita pergi mengaji, kita baca Quran, kita sedekah, kita infak, kita wakaf, kita buat kebaikan, kita mai dengar kuliah. Bukan sama pahala dia. Pasal apa? Kita sedang buat benda ni dalam 10 pertama bulan Zulhijjah. Apalagi kita buat pada hari Jumaat. Pagi-pagi tadi kita dah pergi masjid, sembahyang subuh pagi Jumaat, sembahyang sujud sejadah untuk imam pagi Jumaat, yang satu-satunya Jumaat dalam 10 pertama Zulhijjah. Malung. Oh malung. Mai duduk depan malung ai. Oh tu ada tikar. Siapa nak pahala tu? Siapa bawa tikar tu pahala dia lebih. Pasal orang tu duduk atas tikar dia. Kan payah pun nak dapat pahala tu. Tikar ringan dia tu. Tuan-tuan, ada satu hadis yang sahih berkaitan dengan 10 pertama bulan Zulhijjah. Hadis ini hadis apa? Hadis sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, Imam Ahmad. Hadis ini hadis yang sahih. Nabi kata, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada daripada hari-hari yang amalan soleh yang dilakukan oleh kita, oleh anak Adam yang beriman ni, yang lebih Allah cintai daripada amal soleh yang dia buat di 10 pertama Zulhijjah. Start daripada malam 10 pertama Zulhijjah baru ni. Malam apa? Malam Selasa kan? Malam Selasa, akhir Zulkaidah, malam Selasa. Selasa itu 1 Zulhijjah. Malam itu sudah malam pertama Zulhijjah. Sampailah hari yang ke-10 itu, fadilatnya sangat besar. Sebab Nabi kata tidak ada hari-hari yang amal soleh yang dibuat oleh anak Adam, dibuat oleh kita, yang lebih Allah cinta, yang lebih Allah suka daripada amal soleh yang dilakukan pada 10 pertama bulan Zulhijjah. Kita pergi semayang masjid, kita iktikaf di masjid, kita mengaji di masjid, kita dengar baca kitab di masjid, kita imarah masjid,
kita bubuh duit tabung masjid, kita sedekah, kita infak, kita taat suami, berbakti pada dua ibu bapa, buat baik kepada jiran, kita berzikir, kita bertasbih, kita bertahmid, kita bertakbir, kita bertahlil, kita istighfar, kita berselawat kepada Nabi, kita senyum di wajah saudara kita, kita memberikan kegembiraan dan memasukkannya ke dalam hati saudara se-Islam kita. Semua itu amal yang soleh dibuat di 10 pertama bulan Zulhijjah. Inilah waktu yang paling Allah cinta, yang paling Allah suka. Kita buat banyak-banyak amal soleh, sehingga para sahabat dengar, mereka pun terkejut. Mereka tanya Nabi, walal jihadu fi sabilillah, macam mana pandangan tuan tentang orang tu keluar pergi perang pada jalan Allah? Macam mana pandangan tuan kawan tu ambil kuda dia, dia pergi perang pada jalan Allah? Adakah dia pergi perang pada jalan Allah itu status dia lebih baik daripada mereka ni? Atau mereka buat amal soleh tadi, pergi mayang jemaah sebagainya tadi, lebih baik daripada kawan ni yang pergi perang fisabilillah? Di 10 pertama bulan Zulhijjah ini, Nabi kata walal jihadu fi sabilillah. Nabi kata walaupun pi perang pada jalan Allah, orang yang buat amal soleh di 10 pertama Zulhijjah lebih baik daripada orang tu pi perang pada jalan Allah. Illa, kecualilah rajulun, orang yang pi perang tadi, kharaja bi nafsihi wa malihi, dia keluar membawa dirinya, dia keluar dengan nyawanya, wa malihi, dia pergi dengan harta dia. Makna dia bawa kuda dia, dia pakai baju besi dia, dia bawa pedang dia, dia bawa busur panah dia bawa peralatan kelengkapan perang, nak perang pada jalan Allah, dia pun pergi. Kemudian Nabi kata falam yarji' min dzalika bi syai'in, maka dia pergi, dia perang dan dia mati syahid, dia tak balik dengan apapun yang dia bawa pergi tadi. Maka orang tu baru lebih baik daripada siapa-siapa yang buat amal soleh di 10 pertama bulan Zulhijjah. Tadi saya sebut, bayangkan kita buat di bulan haram, kebaikannya boleh lebih banyak. Kita buat dosa bulan haram, dosanya jadi lebih banyak. Kita buat kebaikan di 10 pertama bulan Zulhijjah, maka ia sangat istimewa, paling dicintai oleh Allah, lebih baik daripada hari-hari di bulan Ramadan. Ni kita duduk lah. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i, sunat orang tu puasa daripada 1 sampai 9 Zulhijjah. Kan hari tu kita terangkan, bila orang tu dia puasa, bila dia puasa, dia pergi semayang dia tengah puasa, kan, dia baca Quran di tengah puasa, dia mengaji di tengah puasa, dia sedekah di tengah puasa, dia wakaf di tengah puasa, dia buat kebaikan di tengah puasa. Dan bahkan berapa ramai yang dia berpuasa di dunia, dia berbuka di akhirat. Betul tak? Tuan-tuan, malamnya dia akan mengisi dengan berqiyamul lail, dia akan bangkit dan qiyamul lail. Tuan-tuan tak boleh buat semua, jangan tinggal ke semua. Jangan tinggal semua. Macam kemarin hari Khamis, tuan-tuan, ada hari Khamis puasa sunat tiap-tiap minggu. Khamis tu puasa sunat. Tapi kemarin Khamis dalam bulan Zulhijjah di 10 pertama. Hari ini Jumaat, satu-satunya. Tadi saya sebut tadi apa kelebihan Jumaat. Saya dah sebut. Maka jom kita berebut sebanyak-banyak peluang hak Tuhan bagi dekat kita. Buat banyak-banyak kebaikan di bulan Zulhijjah 10 pertama, khususnya di hari Jumaat. Nabi SAW dalam satu hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ni adalah anak kepada Sayyidina Umar, kedua-duanya sahabat. Dia kata Nabi, ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashri. Tidaklah ada hari yang lebih besar di sisi Allah
dan beramal pada hari-hari itu lebih dikasihi oleh Allah dari hari-hari yang 10 ini, iaitu 10 pertama Zulhijjah. Nampak? Kalau orang tu tak mengaji, dia tahu ke tuan-tuan? Dia tak tahu. Dia tak peduli pun bulan-bulan haram ke, dia tak peduli pun Zulhijjah ke, Zulkaidah ke, 10 pertama Zulhijjah ke, dia tak peduli pun macam mana tak pedulinya ramai kepada bulan Ramadan yang menjadi penghulu segala bulan. Ada orang waktu ni duduk menereluh sedap lagi kan, dia tidur layan hidup dunia yang sementara ini. Maka ada orang di dalam bulan-bulan ini melakukan dosa yang sangat besar. Dia pasti menyesal apabila dia balik ke sana nanti. Ada yang sampai mengambil nyawa ibunya sendiri di bulan ni, tuan-tuan. No? Tapi dah dia kata dia gila, tak apalah kan. Dia kapak mak dia kan. Dia takik tengkok mak dia dengan kapak, mati mak dia. No? Dia mempunyai rekod sakit mental. Jadi orang yang ada rekod sakit mental, tiba-tiba dia buat macam tu, dia selamatlah daripada Seksyen 302 kan. Tapi dia ditahan di bawah yang lain. Tetapi Allah lebih tahu ketika orang tu buat, dia waras atau tidak. Kalau dia waras, dunia pun dah dia kena kan, apalagi di akhirat. Yang dibunuh ibunya, yang dibunuh ayahnya, haram dia makan pusaka. Betul. Membunuh seorang manusia tanpa hak adalah seperti membunuh semua manusia, apalagi yang dibunuh ibu sendiri atau ayah sendiri. Na'udzubillah. Bayangkan dalam bulan haram ini, seorang yang membunuh orang tanpa niat. Dalam fiqh Syafi'i kan, masuk dalam hutan nak tembak binatang buruan, tiba-tiba tertembak kawan, maka hukumnya bukan bunuh balas, tapi dia akan dikenakan denda, bayar diat ya. Katakan dia bunuh dalam bulan Zulhijjah ni, maka dia kena sekali ganda. No, kalaulah dia bunuh dalam bulan contohnya dia bunuh di dalam lain-lain dari bulan haram, dia bunuh dalam bulan Syawal ke, dia bunuh dalam Rabiul Akhir ke, dalam Safar ke, maka dia kena bayar RM50,000. Tapi kalau dia bunuh dalam bulan haram, bulan Zulhijjah, Zulkaidah dia kena RM100,000. Sebab itulah kita bila buat dosa menjadi lebih banyak dalam bulan-bulan haram. Jadi hati-hati. Nah, kita nak cakap lebih kurang kat mak ayah kita, cakap lebih kurang kat mak ayah kita, derhaka. Kita jegir biji mata kat mak ayah kita, derhaka. Kita jelin dekat mak ayah kita, derhaka. Kita menyebabkan air mata mak sedih keluar mengalir di pipinya, derhaka. Kalau buat dalam bulan-bulan haram macam mana? Mak ayah tak ada dah. Kalau kita kata lebih kurang kat suami kita macam mana? No. Kalau kita buat kebaikan, kita duk masak nasi dalam bulan haram ni, dapat pahala banyak lah. Pahala banyak buat. Tapi janganlah bubuh hamba Allah tu sampai 4-5 pinggan wajib kena makan. Janganlah. Pasal nak dapat pahala banyak, hak tu main reba pula. Pasal apa? Kencing manis lah korang tu. Pasal karbohidrat tinggi. Maksud dia yang disuruh buat kebaikan, buat kebajikan, bukan mesti dengan buat makan. Tidak menghadirkan kegembiraan ke dalam hati ibu bapa, itu adalah taatnya seorang anak dan berbaktinya pada dia, pada sisi agama, pada mak bapak dia. Macam itulah juga kita menghadirkan kegembiraan kepada suami kita, dia seronok. Tentu ada satu orang, dia abang isteri dia berubah. Dulu lagu lain, dia kata dulu isteri dia dulu tak macam ni, tapi saya sabak lah, dia kata. Kita duduk biasa sabak tak apa, orang tak suap makan pun tak apa. Kita dulu pun suap sendiri je.
Tapi lah ni bila bini dia tu tua, dia pun tua, bini dia jadi berubah. Kasar ni tuan. Dulu tak sambut, lah ni sambut bila balik. Dulu ni dia tak jaga hati kita, lah jaga hati kita. Saya kata terbaik sekali. Tanya dia pasal apa bini berubah. Bini duduk dengar ceramah. Tengok. Bini duduk dengar kuliah. Ada satu kuliah dalam internet, bini dia suka tengok. Jadi dia tengok tu, dia pun berubah. Dulu bini dia seorang pemarah. Dia kata sikit-sikit boleh tiang. Jadi dia ni sabar. Dia dengar. Apalah, sabar lah nak buat macam mana. Sabar. Dia kata saya pernah pergi dengan ketua jabatan. Dia pegawai bukan tinggi. Ketua jabatan suruh pipi. Bawa semua orang kena bawa bini. Dia pun bawa bini. Pipi di sana tu bini buat kelaku. Tak ada nak malam. Saya balik lah. Pasal apa? Malu kat orang. Ketua jabatan tanya, balik pasal apa? Minta maaf tuan. Minta maaf. Pasal apa tuan? Pasal tarik muka ni tuan-tuan. Allah, minta maaf lah no. Jangan tarik muka. Pasal orang perasan. Bila kita tarik muka perasan tak? Kita duduk dalam masyarakat ramai. Semua orang pakat senyum. Semua orang pakat berkongsi kegembiraan. Semua orang pakat menghargai dalam perjumpaan. Tiba-tiba dalam ramai-ramai ada seorang tarik muka 99. Oh, jengkeren. Tu tak nganga lagi. Nganga keluar naga. Jahanam. Dia buat balik. Dia kata tiba-tiba lah ni bini dia beragui sekali. Kita kalau ke hujung berubah jadi lagi baik. Itulah yang terbaik. Nampak tak? Dulu tak rajin semayang sunat. Tiba-tiba lah semayang sunat. Masya Allah. Nampak? Dulu tak rajin mangkit sebelum waktu subuh lah mangkit, bukan tekak mangkit awal, semayang, berdoa. Dulu bercakap bahasa tak jaga lah, budi bahasa tinggi. Dulu cakap sikit tajam melukakan perasaan lah, dia timbang, dia jaga hati kita. Terbaik. Pasal apa? Tak ramai orang boleh buat. Ramai orang hatinya nipis, dia nak hati dia dijaga, tapi dia tak mau jaga hati orang. No? Pasal apa? Pasal aku tua, ikut suka aku lah. Jangan lagu tu, tuan-tuan. No? Muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi kata apa? Antara yang Nabi suruh kita perbanyak, fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbir wat tahmid. Perbanyakkan pada hari-hari 10 pertama Zulhijjah ini tahlil. La ilaha illallah. Nampak? No? Naik kereta, naik motor, duduk di dapur, duduk dalam masjid, tahlil. Takbir, Allahu Akbar. Kemudian tahmid, alhamdulillah, lain-lain, tasbih, selawat, istighfar, bagi banyak-banyak. Tuan-tuan, Allah berfirman wal fajri walayalin ash, demi waktu fajar dan malam yang 10. Demi waktu fajar, yakni demi waktu subuh, dan malam yang 10, dan demi malam yang 10. Maksudnya malam apa tu? Maksudnya adalah 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Al-Imam At-Tabari dan juga Al-Imam Ibnu Katsir dan ramai lagi Ibnu Abbas, Az-Zubair dan lain-lain menyatakan itulah yang dimaksudkan dengan malam 10 pertama bulan Zulhijjah. Disebut malam termasuk siang juga. Siang termasuk dalam tu sekali. Jadi siang buat kebaikan, malam pun buat kebaikan. Ibadat hak wajib tentu kita tak tinggal. Ibadat yang sunat itu ditambah dan ditambah, khususnya di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Tak boleh puasa tiap-tiap hari. Puasalah pada hari Isnin Khamis umpamanya, kan kita nak jumpa Isnin, dan kita akan berjumpa dengan hari ke-8 ke-9. Tak boleh ambil beli awal, ambil beli ujung, kan. 8 itu hari Tarwiyah, 9 itu adalah hari Arafah. Hari Arafah. Hari Arafah adalah hari siapa-siapa puasa pada hari itu ditebus dosa setahun sebelum, setahun selepas. Maknanya
satu hari puasa dapat cover 2 tahun, no, menebus dosa 2 tahun. Rugi sangatlah siapa yang tidak merebut kesempatan ini. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Habis. Jadi kita semua sudah pun ada dalam fikiran masing-masing, dalam keputusan masing-masing nak buat korban ataupun tidak. Sebab bila sampai hari 10 itu adalah hari raya. Hari raya ni tuan-tuan, tidak ada hari raya yang boleh kita sembelih binatang kerana ibadat melainkan hari raya korban. Korban ni hanya ada pada hari raya korban. Sebab tu nama dia hari raya korban. Aidil Adha, hari raya korban. Udhiyah, hari raya korban, dikorbankan pada waktu duha. Selepas daripada semayang hari raya, kita baca 2 khutbah, kita pakat-pakat pergi buat korban. Tak boleh buat korban sebelum semayang hari raya. Sebab tu kita sunat semayang raya Aidil Adha lebih awal daripada semayang raya Aidil Fitri. Di zaman di surau kita, jangan semayang raya Aidil Fitri sama dengan semayang raya Aidil Adha. Dibezakan sedikit. Semayang raya Aidil Fitri dilewatkan, semayang raya Aidil Adha dicepatkan. Sebab Aidil Fitri dilewatkan untuk beri peluang kepada orang yang belum bayar zakat fitrah membayar zakat fitrah pada waktu yang afdal. Dan kita lewatkan semayang raya Aidil Adha, cepatkan semayang raya Aidil Adha, segerakan daripada semayang raya Aidil Fitri sebab nak cepat-cepat buat korban. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah kata fasalli li rabbika wanhar, maka sembahyanglah oleh kamu kerana Allah Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah binatang korban. Sembelihlah binatang korban, tuan-tuan. Tetapi hari ini masih lagi dalam masyarakat kita di Malaysia yang belum ramai yang belum faham bahawa di sana ada perbezaan antara ibadat yang namanya akikah dengan ibadat yang namanya korban. Nampak? Sebab akikah pun sembelih, korban pun sembelih. Sebenarnya ada beza. Walaupun kedua-duanya sunat. Korban sunnatun muakkadah, sunat yang dituntut. Tetapi korban itu setiap tahun. Buat akikah itu sekali seumur hidup. Kerana mensyukuri nikmat kita dapat cahaya mata, kita buat akikah, sembelih akikah itu sebolehnya pada hari yang ke-7. Sunat kita memberikan namanya pada hari yang ke-7. Laki-laki anak kita itu, cucu kita itu disembelih 2 ekor kambing ataupun sama dengan 2 tumpuk binatang korban, 2 bahagian. Kalau perempuan 1 sahaja. Kan? Boleh berlaku bila-bila masa. Kalau lepas akil balik, berindah kepada dia, dia buat sendiri dia lah. Tapi kalau sebelum tu kita lah. Jadi kalau mak kita tak buat lagi, dia habang kat kita, kita buat ke diri lah. Piah, hang duk lampu mak dulu, ayah hang meninggal, mak susah sampai hari ni hang nikah, mak abang kat hang nah, mak tak buat akikah kat hang, sian kat hang, mak susah piah weh. Tak apa mak, nanti piah buat ke diri. Sekali buat, sudahlah. Jangan buat tiap-tiap tahun. Ini akikahku tahun yang ke-20. Itu al-bangangu namanya. Kan? Yang buat tiap-tiap tahun apa dia? Korban. Nabi Muhammad tak pernah tinggal korban sejak disyariatkan setiap tahun. Tuan-tuan ya? Sebab tu korban hukumnya di kalangan mazhab itu berbeza. Di kalangan ulama berbeza. Mazhab Syafi'i sunnatun muakkadah, mazhab Abu Hanifah Hanafi wajib
tiap-tiap tahun orang yang mukim dan berkemampuan sembelih seekor binatang korban. Pasal apa? Pasal berdasarkan nas-nas. Nabi berkhutbah, ya ayyuhan nas, dalam hari Arafah tu Nabi khutbah. Nabi kata, wahai umat manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah. Hendaklah pada tiap keluarga setiap tahun melakukan ibadat korban. Maknanya tiap-tiap rumah ada satu korban tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun. Sebab tu kalau mazhab Syafi'i, satu rumah itu satu korban ada, yang lain gugur makruhnya. Kita ada kemampuan tak buat korban, makruh. Nampak? Nabi kata siapa ada kemampuan walam yudahi, dia ada duit, dia ada lebihan belanja untuk diri dia dan tanggungan dia, hari pertama raya, hari 3 yang tasyrik, raya kedua, raya ketiga, raya keempat, raya haji, dia ada duit lebih untuk diri dan tanggungannya, dia tak buat korban. Nabi kata fala yaqrabanna musallana, tak payah sibuk-sibuk mai dekat tempat semayang kami. Nabi suka ke Nabi tak suka kita ni tak buat korban? Nabi tak suka. Kalau kita tak ada kemampuan, tak apa. Ni kita ada kemampuan. Hang tak buat korban ke mah? Mahal. Yang di lengan dia 15,000. Dia kata aku duk simpan nak beli hak macam lipan. Bang Man bagi adalah 200 duk simpan tiap-tiap bulan. 200 simpan tiap-tiap bulan. Nak boleh cukup dah ni aku nak beli. Hak tu nak buat pergi mana? Hak duk di lengan tu nak buat pergi mana? Nak tanya. Nak buat pergi sana? Bolehkah esok kita nak mati, anak pakaikanlah di lengan mak yang lipan mak beli hari tu. Bubuk. Ada. Sekupang pun tak boleh bawa. Buah sekupang dalam kain kapan, haram hukum dia. Pakai gigi mah kena buang. Gigi palsu kena buang. Kalau boleh nilai jadi pesaka. Kan boleh pesaka untuk orang lain, tuan-tuan. Hak kita punya mana? Jadi sebab tu bila saya tanya masjid-masjid, kadang ada masjid 2 ekor, ada masjid 4 ekor, kan? Kalau tanya anak Korea ramai. Maknanya kesedaran anak Korea untuk buat korban masih rendah. Pak Long tak buat korban ke? Dia kata Pak Long selesai dah. Selesai dah. Dia kata buat dah. Hari tu 2-3 tahun lepas, akikah siap dah, lama dah. Korban pun buat siap dah. Maknanya dia duk faham korban buat sekali je. Betul ke tak betul? Tak betul. Sepatutnya buat tiap-tiap tahun. Nabi kata tidak ada amalan anak Adam yang Allah paling suka. Pada hari raya haji, tidak ada satu amalan yang Allah paling suka dibuat oleh anak Adam itu lebih daripada apa? Mengambil binatang korban sembelih, yakni mengalirkan darah binatang korban. Itulah amalan yang paling Allah suka. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, binatang korban itu akan datang pada hari kiamat. Biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Sesungguhnya innahu la ya'ti, binatang korban hak kita sembelih tu dia akan mai dengan tanduk-tanduk dia. Dia mai dengan bulu-bulu dia. Dia mai dengan kuku-kuku dia. Tentuan dalam hadis lain disebut inna likulli sya'ratin hasanah. Tiap-tiap bulu binatang korban itu satu pahala. Tuan-tuan, satu pahala binatang korban. Balik pergi kira rambut untuk lelaki dah berapa lah. Tak dapat kira pun. Terus dia bilang tak bulu rambut ni ada berapa? Tak dapat bilang. Pasal apa? Banyak aku cemuh nak bilang pada pagi sampai petang. Tu baru rambut.
Kalau bulu di badan tu, bilang kucing, ambil kucing, kira tak ratus ribu lebih pada tu. Itu baru kucing hak besar tu. Agak-agak kalau kambing, kalau lembu, kalau unta, berapa banyak bulu di badan dia. Satu bulu, satu pahala. Tuan-tuan, kita belanja duit kita untuk ibadat, yang dapat Allah kah? Bukan. Yang dapat manfaat Allah kah? Bukan. Kita semayang kah, kita puasa kah, kita buat korban kah, kita pergi Mekah buat haji kah, yang dapat manfaat kita. Kita sedekah, kita wakaf, kita infak, yang dapat manfaat kita. Nampak tak? Kita buat duit dalam tabung, nama dia tabung masjid. Sebenarnya duit tu duit masjid kah? Duit kita. Duit kita dah buah dalam tabung masjid. Dah kita pakai duit tu. Bila nak pakai? Di sana. Di sana, negeri akhirat tu kita akan pakai. Jadi kita buat korban, fadilatnya sangat besar. Apa fadilat dia? Allah ampun dosa kita. Allah Ta'ala akan terima darah binatang korban tak dan sampai lagi kena bumi. Waktu tukang sembelih baca Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Ya Allah, ini tentang korban ni daripadamu dan kerana-mu, maka terimalah ia dari kami. Bismillah, ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah, perang, darah pun memancut, tak dan sampai di tanah. Allah terima amalan kita. Nampak? Allah ampun dosa-dosa kecil kita. Dosa besar memang kena taubat nasuha, tapi dosa-dosa kita yang diampunkan oleh Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi pakat masuk dah kan? Pakat masuk. Jadi Nabi kata siapa yang dia nak masuk, dia dah buat keputusan masuk korban. No? Apabila masuk bulan, lihat bulan Zulhijjah, anak bulan Zulhijjah kelihatan. Kan sebelum Zulhijjah kita dah pergi cari binatang korban apa semua kan, pergi tanya masjid dan sebagainya. Dia kata saya nak masuk korban sunat saya, dia kata. Kan? Abang Datuk Imam. Maka orang-orang ini bila masuk saja 1 Zulhijjah, dia sudah disunatkan, dihukumkan kepadanya sunat tidak menggugurkan bulu dan kukunya. Jadi kuku dia panjanglah. Sebab sampai hari raya tu dia tak cut. Start bila? Start daripada 1 Zulhijjah sampai hari raya. Hari raya tu pula hari apa? Hari binatang korbannya disembelih. Kalau raya pertama lah. Kalau raya tu raya ketiga lah. Kena sampai raya keempat lah. Jadi buat korban tu hari tasyrik yang ketiga. Mana raya keempat? Maknanya selepas sembelih barulah dia potong kuku dia dan menggugurkan bulu-bulu dia. Jadi saya harap semua orang dah faham lah yang tu kan. Makruh tanzih. No, jangan buat. Walaupun dia tidak haram, tapi dia makruh tanzih. Walaupun tidak kena denda. Kalau kita di Mekah, kita buat larangan ihram ni, kita seperti duduk dalam larangan ihram. Kita pergi buat umrah kan, kita tak boleh menggugurkan bulu, kita tak boleh kapit kuku. Kalau kapit kuku kita kena bayar dam. Nampak tak? Yang ni tak kena bayar dam, tapi makruh tanzih, jangan buatlah. Sebab tu kita abang masuk korban kan, ya abang pi lah gunting rambut. Kalau tidak mai cek gunting rambut abang. Belum. Saya cadang, kita lah gunting rambut laki kita, pahala kita banyak. Rugi.
Mai cek gunting lah rambut abang tu. Mana reti gunting? Abang pergi beli mesin rumput, mesin rambut. Kan? Mesin rambut dengan mesin rumput sama ya, tolak kan? Macam tu kat mesin rambut. Berat berarti kan? Kan payah. Kan? Saya bukan takat bini saya gunting rambut saya. Bini rambut dia saya gunting. Rambut dia tu saya gunting. Anak-anak perempuan saya tengok, baba gunting rambut mama cantik. Depa pun suar kepala, saya gunting juga. Kan payah nak gunting rambut. Order main pada Cina tu, gunting hak yang macam sikat, hak yang jarang tu. Kan? Rambut tebal kita boleh bagi nipis tu tuan-tuan. Senang ya tuan-tuan. Lepas tu buat pergi ketak-ketak bukan susah, tak susah. Saya kata jangan bimbang. Bukan saya nak tunjuk kat orang. For my eyes only. Kan? Jadi gunting rambut hari apa? Hari last Zulkaidah. Kapit kuku hari last Zulkaidah. Masa nak masuk malam tu, tenggelam matahari, kita pantang. Maka 10 hari silat-silat 12-13 hari kuku panjang. Pakai baju baru hari raya, pergi semayang hari raya, tu dia bulu muka dia keluar jadi Bigfoot. Kawan tu balik pada Kuala Lumpur, balik mayang raya, mayang. Ish, baju baru. Tu dia kuku panjang 4 kelung. Dia tu tak faham. Pasal apa? Pasal apa dia kata? Pasal dia tak mengaji. Orang sebelah tu dia buat korban. Dia buat korban. Maka dia tak akan cukup misai dia. Dia tak akan cukup bulu di muka dia. Dia tak akan gunting. Dia tak akan kapit kuku dia. Pasal apa? Dia sedang pantang. Pantang itu adalah sunat. Maka dia dapat pahala. Yang kawan ni tadi, kawan ni sunat juga. Pasal dia tak buat korban. Dia sunat kapit kuku. Dia sunat. Ada benda sunat yang dia kena buat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, jadi harap-harap kita clear yang tu. Dan saya yakin dan percaya kita semua dah faham tentang tuntutan untuk kita melakukan ibadat korban setiap tahun. Cubalah kita orang yang mengaji ni azam nak buat korban dalam rumah kita tiap-tiap tahun. Dalam rumah kita, satu tumpuk kena ada dalam rumah kita. Tahun ni kita buat, tahun depan suami kita buat, tahun depan kali lagi tukang budak kawan ni buat, tahun depan lagi. Kalau buat dua-dua orang lagi baik. Macam tu. Buat dua-dua orang lagi baik. Boleh tak seorang tu dia ambil 2-3 tumpuk dia seorang? Boleh. Tak ada masalah. Semalam orang tanya saya, boleh tak dia nak ambil 2 tumpuk? Boleh. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, tak ada masalah. Ada satu orang dia buat korban 1 ekor kambing dia buat, 1 ekor lembu dia buat, nama dia. 1 ekor lembu lagi, nama dia, suami dia, anak-anak dia. Boleh, tuan. Sebab saya menguruskan korban di luar negara, dan saya juga nak wak-wak jugalah kepada yang mengaji kat saya ni, supaya kalau dah tak boleh buat dah di sini lebih baik ya. Tapi oleh kerana di sini ini sudah ditutup di kebanyakan tempat, tak mampu terima dah, buatlah di luar. Dan di luar ini ganjarannya tetap sama walaupun ada sedikit beza. Sebab di sini kalau kita buat, kita boleh pergi tengok, kita boleh pergi agih, kita boleh makan. Nampak tak? Itu ada fadilat dia. Tapi bila kita buat di luar, kita betul-betul suci hati, bagi-bagi tu kan, kita tak makanlah. Kalau buat di dalam ni, kita boleh makanlah. Sunat kita makan daging korban kita tu sikit. Tapi jangan makan ke semua mati tak boleh. Siapa ambil ke semua, dia masuk korban. Contoh, dia masuk korban. Dia masuk korban dalam ni lah. Masuk-masuk dia kata dah lah mahal 900. Dia pun ambil, buat balik semua. Dia tak, saya nak semua. Dia pun ambil, buat balik, dia masak, dia bagi orang makan. Dia kata aku tak nak bagi mentah-mentah mereka ni jual ke apa ke. Lalu ni pun masak, apa kena makan. Maka dia buat balik, dia taruh setengah, dia masak, dia bagi dekat jiran-jiran dia. Jadi korban ke tak jadi korban? Tak jadi korban. Pasal apa?
pasal wajib daging korban disedekahkan mentah dan basah. Nana, faham? Sedekah semua. Sedekah semua bahagian yang ditentukan untuk orang miskin, walaupun sekurang-kurang seorang. Maknanya sekurang-kurang seorang miskin menerima bahagian daging korban kita yang tertentu untuknya. Dalam kitab disebut satu rotol. Satu rotol ni lebih kurang sekati, atau lah ni mungkin kita penaik zaman ni sekilo contohnya. Maknanya katalah daging korban 14 kilo, ambil sekilo bagi dekat seorang yang miskin. Kalau dia ambil sekilo bagi kepada seorang yang kaya, tak boleh, tak lepas, masih belum jadi korban. Korban mesti bagi dekat orang miskin. Memang daging korban sunat bagi 3, 1/3 kita, 1/3 orang miskin, 1/3 orang kaya. Orang miskin itu wajib, tuan-tuan. Orang kaya sunat. Jadi maknanya sekurang-kurang. Dia kata, saya sembelih seekor lembu, korban sunat saya. Boleh tak saya buat kenduri semua? Jawapannya tak boleh. Takkan jadi korban. Kalau dia seorang, nama dia seorang, seekor lembu, tuan-tuan, dia yang paling afdal unta, lepas unta lembu, lepas lembu kambing. Nah, kalau unta tu seekor lagi baik, sebab unta banyak. Unta banyak, dagingnya banyak, unta tu besar. Tapi kalau unta tak dapat, lembu tu besar pada kambing. Tetapi lembu dan unta boleh dibahagi 7. Maknanya 1/7, 2/7, 3/7, 7/7. Maknanya kita boleh masuk 7/7. Kita seorang, seekor lembu kita seorang, maka dia buat keluar seorang dia. Tapi kalau ada nama 1/721, kau ni Mak Teh, kau ni Mak Long, ni Mak Ngah, ni nama-nama, maka tiap-tiap orang ni dia kena buat keluar 1 kilo, berarti kali 7 kilo bagi dekat fakir miskin, walaupun seorang. Fakir miskin tu seorang ni 7 kilo lepas. Kalau tidak, tak lepas. Faham nah? Okey, kalau kita buat di sini, kita sunat pergi tengok, kita dapat pahala. Kalau kita buat sini, kita sunat pergi makan, dapat pahala. Kalau kita buat di sini, kita boleh mengagihkan daging korban kita sendiri, dan kita boleh makan bahagian daging korban kita. Sebab tu daging korban ni dia tak boleh campur-campur. Kan? Daging korban tak boleh campur-campur. Sembelih 5 ekor, campur semua sekali, timbang bagi sama rata. Tak boleh. Sebab dia ibadat. Korang tu nak makan bahagian daging dia. Bahagian yang sunat dimakan adalah hati. Sunat dimakan daging korban kita adalah hati. Tuan-tuan buat di sini, yang itulah kena ambil. Abang siap-siap kata, saya nak hati saya. Hati saya pula, saya nak hati lembu saya. Hati lembu tu saya nak. Tuan-tuan jaga-jaga jangan sampai korban kita menjadi korban wajib yang menyebabkan tuan-tuan tak boleh makan. Korban wajib ada dalam 3 keadaan. Yang pertama, kalau sekiranya korban itu kita nazar, jadilah wajib. Wajib sedekah semua sekali. Yang kedua, kalau kita tentukan, ta'yin, tentukan binatang korban. Ni ramai terperangkap ni. Kan? Kita pergi tengok lembu korban kita, Tok Imam dah habaq dah, maklum lembu korban maklum nombor 3. Hati-hati, dia habaq tak apa, tuan-tuan tu jaga. Kita pun tengok-tengok lembu korban dia buah dah, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kita pun anak tanya, hak mana satu lembu korban mak nak buat korban? Dia kata, jom, ni hak nombor 3 ni lah korban mak. Jahannam juga. Pasal apa? Dia sudah menentukan lembu korban itu, dia melafazkannya, jadilah dia korban yang wajib. Dia tak boleh makan, tanggungannya tak boleh makan.
Kata insya-Allah tak apa. Insya-Allah hak nombor 3 tu. Insya-Allah hak nombor 3 tu. Entah. Nombor 3, orang tu dia buat korban yang diwasiatkan kepada dia oleh mak pak dia. Nah, mak pak dia wasiat dekat dia, mak hang buat korban, mak mati ni. Dia buat korban untuk mak dia, haram dia makan dan tanggungannya makan. Semua kena sedekah. Tapi kalau buat di luar ni cerita tak ada lah. Tu semua tuan-tuan buat di luar, habis. Tuan-tuan tak makan, tuan-tuan tak tengok, tuan-tuan terah kepada pengurusan, mereka buat semua. Tetapi fadilat hak kita nak dapat tu di akhirat lah. Nak naik kambing kita tu di titian sirat. Ada yang menyebut tentang kelebihan buat korban, bukan sahaja setiap bulu itu satu pahala, bahkan binatang korban tu kita akan naik menungganginya di atas titian sirat kita. Sebab tu tak salah kalau tuan-tuan dah buat sini, tuan-tuan juga ambil di sana. Contohnya ambil kambing bagus tuan-tuan, sekor. Sebab kalau 1/7 lembu, 1/7 unta, maka kambing yang seekor lebih baik daripada 1/7 unta dan lembu. Pasal kambing sekor tu ada kepala, ada mata, 4 kaki, semua kita punya. Kita khabat atas dia, lambung esok insya-Allah. Jadi siapa yang nak menyertai ibadah korban, tinggal dalam sehari 2 ni saja lagi. Saya bagi pada tarikh tutupnya pada 25 hari bulan Jun untuk menguruskan korban, menerima penyertaan korban di luar negara. Kita akan pergi pada tahun ini, rombongan kita akan bertolak pada 26 hari bulan. 26 hari bulan. Saya akan menguruskan bagi pihak Yayasan Amal sebagai urus dia, dan kemudian rombongan kita akan masuk ke sana dan buat korban di beberapa negara, di Chad, di Nigeria, masuk ke Burkina Faso pada tahun yang pertama. Di Burkina Faso kita juga akan ada di India, dan ada wakil kita di Kemboja dan Indonesia. Satu tumpuk atau satu bahagian lembu korban adalah berharga RM350 sahaja. Satu ekor kambing RM480, dan satu bahagian unta RM550. Macam baru ni ada satu orang, dia hadiah kepada adik-beradik dia 6 orang, semua bin semacam. Saya kata ni dua ada lagi, semua dua ada lagi. Saya kata kak abang lagi kat mereka, tak abang lagi, kena abang dulu kat mereka. Kena habang kat mereka, takut mereka tak izin. Dia abang, ni adik nak buat korban kat abang, nak hadiah kat abang setumpuk. Dia kata tak ada pasal, aku tak mau. Walaupun tu bangang nama dia kan. Maka tak boleh buat korban sebab dia tidak izin. Kalau anak kita buat tak apa, dia anak kita. Kalau cucu kita tuan tak apa, kita buat. Tapi tu pun syarat, tak boleh ambil duit anak, tak boleh ambil duit cucu. Duit cucu ada kat kita tuan, kita buat korban kat dia, balas duit dia. Kita tak habaq kat dia, kita tak minta izin dia, maka tak boleh, tak jadi korban juga, tak sah korban tu. Jadi kalau orang lain kita boleh hadiah, tak ada masalah. Abang, kakak, adik, beradik nak hadiah, nak buat korban untuk dia, boleh minta izin abang. Dia kata seronok. Tapi jangan pakai nama dia, daging balas kat kita. Hak tu pun karut juga. Hadiah kat kawan tu punya daging. Dia main nak daging dia. Dia kata tak boleh, aku pakai nama hang ya. Hang makan pahala sudah, aku makan daging. Tu komen ni, aku tu tak boleh. Dia punya. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi siapa yang nak menyertai ibadat korban, sama ada dia nak bagi duit tunai atau dia nak masukkan dalam akaun Yayasan Amal, boleh hubungi saya, boleh dapatkan nombor telefon saya sekarang 013 488 1967, 013 488 1967. Jadi tuan-tuan boleh habaq kat anak-anak kita lah. Contoh anak kita dah menikah. Saya dah ada 2 cucu daripada 2 keluarga anak menantu saya. Mereka ada keluarga mereka dah ada kerja.
Depa bukan tanggungan saya dah. Kan? Saya bukan bayar zakat depa. Maka mereka itu dengan keluarga mereka. Jadi tolong abang Ustaz, depa ni dah kerja dan ada pendapatan dan ada lebihan duit, maka depa juga dituntut buat korban. Macam tu. Nah, tak boleh buat di dalam, buat di luar. Yang penting tu kita azam nak buat dalam tiap rumah ada satu tumpuk. Tiap-tiap tahun balik bincang dengan suami, kadang dekat suami kita buka tabung korban. Buka tabung korban. Ini tabung korban 1445. Nampak? Tiap-tiap hari bubuh RM2 5 kupang. Tiap-tiap hari. Mati dapat berapa dia? RM900 mati. RM2 5 kupang ya. Nak tanya, melo air berapa dia? Lah melo air lah kot RM3. Noh. RM3 melo air tu dah. Ni kita simpan RM2.5. Macam makan melo air. Tak boleh bayang, tak boleh makan melo air. RM2.5 kupang. Mungkin teh air lah kot. Kan? Jadi tak ada alasan untuk kita tak boleh merancang untuk kita berkorban ibadat yang dituntut sangat ini setiap kali sampai bulan Zulhijjah. Macam orang nak pergi Mekah. Orang nak pergi Mekah, dia nak buat keluar duit RM25,000, RM30,000 yang dia nak kena belanja. Bukan seketui dia dapat. Dia simpan sikit-sikit. Simpan sampai masa cukup, dapatlah pergi sana. RM1,350 daftar nak pergi Mekah. Siapa yang tak daftar lagi, lah ni pergi daftar 140 tahun lebih nak kena tunggu. Tuan-tuan pakai mati ikut jalan begitu ya. Tapi tak apalah, yang penting daftar. Yang penting tu kita menyatakan hasrat, cita-cita kita nak pergi Mekah. Mati kita insya-Allah telah selamat daripada mati jahiliah atau mati Yahudi Nasrani ni, kan? Mati bukan mati jahiliah, disebut orang yang tidak ada usaha untuk pergi ke Mekah padahal dia ada kemampuan. Orang tu mati tak pergi buat haji, bersedialah untuk mati Yahudi ke, mati Nasrani ke. Allah na'udzubillahi min zalik. Jadi pilah daftar tabung haji 1,350. Jangan buat keluar dah duit tu. Duit tu mesti duk ada datang tu. Buat keluar dia kena mula balik. Kecuali kita teruk sangatlah, waktu tu tak apalah, kita tak ada kemampuan. Tapi bagi saya, siapa nak selamat daripada mati sebagai Yahudi atau Nasrani tadi, dia kena sekurang-kurangnya berdaftar di tabung haji sebagai menunjukkan dia usaha nak pi, walaupun dia lepas itu tak dapat pi, dia mati, dia telah terangkat atas zimmah, insya-Allah. Atas diri dia sudah terangkat sebab dia dah usaha dah nak pi. Sebab satu hari duit kita cukup, tiba-tiba duit cukup pun tak mampu juga pi. Nak pi juga nak kena pi dengan package tak cukup, duit kita tak mampu sampai package. Jadi kita sudah dikira tidak berkemampuan. Jadi siapa yang tak mampu pi haji, jangan tak pergi umrah. Sebab umrah juga yang pertama wajib hukumnya. Jadi kalau dah cukup sampai 6-7-8 ribu, dah cukup untuk kita pergi umrah dahulu, insya-Allah. Nah, jadi begitu juga dengan buat korban. Rancang, insya-Allah tahun depan kita akan buat korban. Azam dari sekarang kita dapat pahala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, sikit tentang yang terakhir, minyak Zuaitina yang tuan-tuan boleh dapatkan di koperasi kedai Masjid Al-Hana. Tuan-tuan boleh dapatkan Zuaitina bekalan yang Puan ambil baru ni di kedai Masjid Al-Hana. Cuma yang saya nak sebut benda pelik yang saya jumpa baru-baru ini. Ada dua benda pelik tentang minyak zaitun. Seorang imam bagi tahu saya di Korea dia, satu makcik ini, dia ni nak pergi Mekah tahun ni tapi tak lulus, tak boleh pergi, tak lepas pemeriksaan kesihatan kerana disyaki dia kena barah di payudara dia. Ada benjolan di payudara menyebabkan dia tak lepas kesihatan dan dia makan Zuaitina itu sebetul. Alhamdulillah tuan, pergi susulan benjolan itu hilang. Jadi imam ni pesan 2 botol baru-baru ini bagi dekat perempuan tu. Yang kedua, sahabat saya, dia akan pergi 26 hari bulan ni juga, Ustaz Abdullah Din. Tuan-tuan ingat Ustaz Abdullah Din duk cakap dalam radio tu. Lah ni tak ada, saya pun tak ada, dia pun tak ada dah. Dalam radio dia duk cakap sirah. Dia
Beberapa minggu lepas, pagi-pagi tak ada pasal-pasal, berpeluh. Tuan ingat kalau berpeluh luar biasa, itu tanda jantung. Tiba-tiba dia berpeluh luar biasa. Kebetulan Allah takdir hari itu dia kena pergi ceramah di Hospital Sultanah Bahaya. Dia pun pergilah ke Sultanah Bahaya, ceramah, bercakap, cerita pasal berpeluh dia. Doktor kemudian bawa dia untuk melalui prosedur untuk jantung, dan stres test dia tak lepas. Doktor bagi tahu jantung dia tersumbat, tuan. Kemudian dia hubungi orang rumah saya. Orang rumah saya pernah melalui sama kes dengan dia, kena buat angio, letakkan stent. Jadi dia balik, dia makan Zoetina tu pagi, petang, siang, malam. Dia makan lebih dari biasa. Makan lebih dari biasa. Tuan, dia telefon saya minggu sudah, dia nak masuk ke KMC sebab tarikh dia di Stesen Bahaya bulan 7. Dia kena piawai nak pergi ke Afrika. Jadi pergi ke KMC, buat dekat doktor pakar jantung, Dr. Rahim. Dia ada klinik jantung di Shah Perdana tu. Tuan-tuan, alhamdulillah dia tidak perlu letak stent kerana pabrik jantungnya kembali clear. Tuan-tuan, itu benda dia. Saya kemarin sampai daripada, saya bawa satu sampel botol minyak zaitun yang kecil tu. Saya selalu bawa, kalau saya keluar saya tak boleh bawa yang besar. Kemarin ni selalunya kalau saya sampai, kemarin hari Khamis patut puasa, tak jaga. Saya puasa makan sop. Jadi bini ku seorang saja, dia mangkit, dia pergi makan datang apa tu, dia main abang tak dana. Jahanam. Jadi ku tidak berpuasa. Kalau puasa kita tak apa, tak puasa saya kena makan. Tuan-tuan, saya kalut sampai pukul 6 lebih, saya naik ke rumah-rumah, kalut tak dan. Saya di Masjid Aisyah maghrib, saya nak makan ubat. Saya makan roti sebiji sahaja. Roti macam roti gardenia tu, sebiji, roti suri tu, saya ingat dah cukup. Saya pun makan ubat. Makan ubat kecil manis, dan saya makan, saya minum ayam. Tapi bila saya sampai ke Masjid Aisyah, saya jadi berangin dalam perut saya. Saya tahu ada masalah dekat gastrik saya. Sebenarnya ada gastrik. Apa yang saya tinggal adalah ikhtiar akhir saya makan minyak zaitun yang ada. Lebih daripada saya ambil minyak zaitun, saya bakar. Alhamdulillah, tuan-tuan, angin tadi tu yang sudah satu macam nak tangkap kepala tu hilang dengan izin dari Allah. Jadi siapa-siapa yang ada masalah kesihatan, sebab minyak zaitun ni dia memulihkan sistem dalaman. Dia adalah anti kanser, dia adalah anti keradangan. Adik-adik kita, suami kita banyak yang kena kecil manis macam saya, sudah 6 tahun kecil manis, selalunya mereka akan pergi kepada saraf dan juga serangan jantung. Jadi insya-Allah kita dapat selesaikan masalah dalaman. Dia akan cuci di bahagian dalam organ kita di dalam ni dengan mengambil Zoetina ini, satu minyak zaitun buah muda yang diimport daripada Morocco dalam keadaan sejuk lah. Dia diimport di dalam freeze mai ke sini. Dan hati-hati dengan tiruan, kerana hari ini saya dipahamkan oleh pihak-pihak bahawa ada orang dah meniru minyak zaitun buah muda. Jadi tuan-tuan cum dululah. Kalau nak beli, saya nak cum mana dia sampel dia. Kalau tuan-tuan cum minyak zaitun ni, dia bau macam buah pelam putih macam tu. Dia tidak bau pekat. Dan dia boleh diminum tanpa minum ayam. Kita minum macam tu saja. Dia tak rasa pekatnya minyak, ya. Dia tak rasa pekatnya macam minyak biasa kita minum, tetapi dia boleh diminum tanpa minum ayam, insya-Allah. Jadi siapa nak dapatkan minyak zaitun ini, boleh pergi ke masjid tu, Masjid Al-Hana, belakang dia ada kedai. Di situ dijual minyak zaitun dengan harga promosi RM99 sebotol, insya-Allah. Saya ambil kesempatan untuk ucapkan selamat hari raya Aidil Adha pada tahun ini 1444. Insya-Allah panjang umur, kita akan jumpa pada bulan yang akan datang. Yang baik dari Allah, salah silap kelemahan sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ma'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana
اللهم زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منكم. Kalau ada yang nak bagi wakaf Quran, saya boleh terima dan keluarkan resip sekarang. Boleh mai jumpa saya lah. Kalau siapa nak bagi wakaf Quran, wakaf telaga, boleh bagilah. Hari Jumaat ni sangat baiklah sekali kalau tuan-tuan nak wakaf. Abang, alhamdulillah. Wakaf Quran satu naskah RM25. Dua. Dua nah. Saya terima nah. Niatnya. Niat. Jangan lupa niat. Dua. Ya.